Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi peluang hari ini kita datang lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada waktu yang terluang ini saya nak berkongsi sedikitlah pengalaman saya baru-baru ni menyertai misi kemanusiaan untuk pelarian Syariah, dan di akhir tazkirah nanti saya nak sebut sedikit berkenaan dengan solat dalam kapal terbang. Fiqh berkenaan dengan solat dalam kapal terbang. Jadi sewajarnya kita yang bekerja dalam kawasan penerbangan ni kena tahulah sedikit sebanyak pasal setiap hari orang akan terbang, orang akan travel. Mungkin ada orang akan rujuk pada kita pasal kita di sini dah, di tempat dia. Baik. Jadi baru ni saya ke Jordan lah, membantu pelarian Syariah di Jordan. Alhamdulillah, kita dapat kutip di rumah bantuan hampir 100,000 lah. Kita membantu pelarian Syariah yang ada di Jordan, bertebaran di Jordan, yang jumlah mereka sekarang secara tidak rasmi mungkin melebihi 1 juta pelarian Syariah yang ada di Jordan. Itu baru di Jordan, itu tak masuk di Turki lagi, di Lebanon lagi, banyak lagi lah. Ini di Jordan. Dah kesian lah, miskin dia, dah tinggal dalam khemah, dah dalam keadaan sekarang ni musim sejuk dan sebagainya. Amat menyedihkan kita lihat, sangat taif. Alhamdulillah kita dapat agih-agihkan. Dan akan datanglah kalau adalah mana-mana agensi, NGO ataupun pertubuhan yang datang memohon sumbangan untuk bantuan pelarian Syariah ni, kita ringan-ringankan tangan. Bukan panjang-panjangkan tangan, ringankan tangan membantu saudara kita. Yang itu semua adik-beradik kita, saudara mara kita belaka tu, seagama, seakidah dengan kita. Jadi alhamdulillah kita bantu sedikit sebanyak. Baik, yang saya nak sebutnya apa? Selesai segala bantuan, segala misi tersebut, kita nak balik. Bila kita nak balik di Amman Airport di Jordan ni, Amman, masa nak check in barang apa semua tu, kita bertemu dah dengan satu kumpulan jemaah dari Malaysia yang baru balik dari ziarah Al-Aqsa. Dia ziarah Baitul Maqdis. Ramai, hampir 105 orang kalau tak silap, 100 lebih yang masuk ziarah Baitul Maqdis. Jadi berkenaan dengan ziarah Al-Aqsa ni, dia ada sedikit masalah lah. Saya mengambil fatwa dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh. Semua maklum siapa Al-Qaradawi, seorang ulama yang hebat lah, mengurusi Persatuan Ulama sedunia. Dunia ni dia nombor 1, ya. Jadi Qaradawi menfatwakan, fatwa ni tahun 2010 lagi, menyatakan bahawa untuk masa ni, setakat ni, kata Qaradawi, haram bagi umat Islam ziarah Al-Aqsa. Ini bukan fatwa kepala otak saya ni, ya, saya ambil dari Qaradawi sendiri. Boleh buka qardawi.net ataupun Islam Online, ada fatwa ini dimasukkan dalam online web mereka. Baik. Kenapa Al-Qaradawi menyatakan haram? Ada beberapa sebab. Yang pertamanya, untuk sekarang ni bila kita nak masuk Palestin, Al-Aqsa melalui Jordan, kita masuk Jordan dan nak masuk ke Al-Aqsa, Palestin, kita akan dikenakan, kita kena ambil visa. Dan satu visa di charge $500.
satu kepala. Ini $500 convert duit kita 1,600, 1,700 lebih kurang lah, 1,500 ke 2,000 lebih kurang macam tu, satu kepala. Yang masuk baru ni 100 orang. Itu baru satu trip. Kali dengan $50,000 untuk visa saja, hotel, transport, makan minum tak kira lagi. Untuk visa saja. Jadi duit ni yang $500 visa, 50,000 kali 100 orang lebih ni masuk pada siapa? Ini masalah. Masuk pada Israel. Pasal border antara Jordan dan Palestin, Israel jaga. Di sini Israel jaga. Dan memang terkenal lah Jordan ni proksi kuat kepada Israel. Jordan dia jaga. Dan bila kita nak masuk daripada Jordan nak masuk ke Palestin, dia tidak cop pada pasport merah kita tu. Pasal pasport tulis dah untuk semua negara kecuali Israel. Dia beri satu resit yang suku, yang asing, dia cop keluar masuk di sini. Itu satu hal. Jadi duit kita masuk untuk visa, untuk segala macam di Palestin ni masuk pada Israel. Atas dasar ini Qaradawi menfatwakan setakat ni haram umat Islam ziarah Al-Aqsa. Itu fatwa dari Qaradawi. Ada mungkin ada fatwa-fatwa dari ulama yang lain, ada yang mengharuskan sebagainya. Allahu a'lam, mungkin ada. Tapi saya berpegang dengan fatwa ni lah dari Al-Qaradawi sendiri. Baik. Memang tak nafi ada kelebihan. Al-Aqsa, Baitul Maqdis memang ada kelebihan. Hadis pun sebut. Kita semayang di Baitul Maqdis, pahalanya 500 kali ganda berbanding kita semayang di masjid-masjid lain. 500. Masjidil Haram Mekah 100,000. Masjidil Nabawi Madinah 1,000. Masjidil Aqsa Palestin 500. Ini disebut dalam hadis, tak dinafikan fadilah ini. Cuma sekarang ni disebut 1,000 ke 100,000 ke 500, ini semua atas dasar sunat. 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 Lepas tu nak bandingkan dengan termasuk bayar visa, duit sebagainya, Israel ambil duit ini, lepas tu beli senjata bunuh saudara kita di Palestin, itu dikira haram. Haram dengan sunat, mana kita lebih kena utamakan. Ini bila kita belajar fiqh, keutamaan ataupun aulawiyah, kita akan jumpa perbahasan yang seperti ini. Itu satu hal. Jadi untuk minta maaf lah saya sebut perkara ni. Kok ada di kalangan kita saudara mara, adik-beradik ke yang terlibat dengan travel agent untuk ziarah Al-Aqsa, saya sebut bukan nak tabur pasir pada periuk nasihat orang, tidak. Kita sebut hukum, fatwanya begitu. Fatwanya begitu dari Qaradawi sendiri. Baik, itu satu hal. Jadi bila masuk sekali lah, kita masukkan barang bagasi tu, nak naik flight. Baik, dari Amman Jordan nak sampai ke KL Kuala Lumpur kita ni, dia makan masa waktu tu 10 jam ke 11 jam gitulah, sekali dengan transit sejam di Bangkok, tak turun flight. Dan pada waktu itu di atas sana kita terpaksa menempuh 3 waktu solat. Maknanya kena solat di atas sana 3 waktu, subuh, zuhur dan asar. Kita akan sampai di KLIA pukul 7.30 malam, maghrib. Maghrib dah. Jadi atas sana 3 waktu. Ni kita nak sebut sikit berkenaan dengan fiqh solat dalam kapal terbang. Bagaimana cara dia yang diajar oleh ulama kita. Baik, saya dengan adalah kawan-kawan yang satu grup ni duduk atas sana. Bila masuk waktu, kita ambil wudu dan lepas tu kita solat. Solat lagu mana? Duduk atas seat lah. Duduk di kursi kita, menghadap ke depan kursi kita ni, takbir, rokok, tunduk sikit, sujud, lebihkan sikit tunduk, 2 rakaat, 3 rakaat maghrib sebagainya, selesai beri salam.
Selesai solat, ada makcik lah yang grup yang masuk Al-Aqsa tadi ni. Makcik ni mari tanya. Dia mari tanya saya. Dia kata, semayang ke dek? Dia tanya. Soalan dia, semayang ke dek? Dia tanya. Saya pun jawab, yalah makcik, semayang. Semayang lah, ni dah masuk waktu, kena semayang. Dia pun kata, alah, leceh lah dek, payah. Nak ambil wudu, nak kena buang stoken, buang kasut, buang tudung, sising lengan ni. Susah lah. Makcik ingat makcik tak solat kot, nanti balik rumah makcik qada. Dia pakai mazhab mana ni? Jangan ambil mudah. Solat ni wajib. Solat wajib. Apa keadaan pun kita kena solat. Islam ni mudah. Betul. Islam agama yang nak memudahkan kita. Tapi kena ingat, kita juga dilarang ambil mudah. Beza ya. Mudah, ambil mudah dan mudah.com.my beza. Dia benda yang berbeza. Jangan kita buat sama lebih kurang gitu. Mudah lain, ambil mudah dilarang. Agama kita mudah, betul. Bila naik kapal terbang, duduk atas sana, ada cara yang agama kita mudahkan. Tapi jangan kita ambil mudah. Pakai dak semayang terus, jangan. Ni ambil mudah. Jadi ada cara dia. Ada cara. Masalah kita tak mengaji, masalah kita tak tahu. Kalau mengaji mudah. Kalau kita tahu, mudah kita akan buat apa yang kita belajar. Itu dia. Baik, macam mana cara dia? Kita nak sebutnya apa? Semayang jangan tinggal. Apa-apa keadaan pun jangan kita tinggal. Kecuali kita mati, tak apalah, orang pula semayang ke kita. Ataupun muslimat, dia uzur, haid ke, nifas ke, baru dia tak semayang. Tapi yang makcik yang tanya tadi tu, rasanya tak ada haid dah kot dia ni. Dia terlebih umur dah. Mana kena semayang juga dia buat dia. Baik, nak semayang lagu mana? Biasa tak kita dengar istilah, kalau orang pergi tabung haji ni, pergi Mekah tabung haji, dia akan sebut apa? Dia akan sebut solat hormat waktu. Hormat waktu. Jadi kita duduk atas sana, masuk waktu, kita solat. Tak payah ambil wuduk lah, pasal kita nak hormat waktu. Solat, duduk atas seat kita, solat, rukuk sujud setakat mampu. Lepas tu turun di bawah, kita qada balik. Ini satu hal. Ini saya mengaji dengan guru saya dulu, almarhum Tok Guru Ajillah Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Jillah Lubuk Tapah, bukan Jillah Keting. Jillah Lubuk Tapah. Beza tu, jangan buat sama pula. Beza. Baik. Dah meninggal dah, Jillah ni meninggal dah, almarhum Tok Guru. Lepas tu saya ke Mesir. Saya mengaji dengan guru tafsir saya, Dr. Muhammad Syami. Dia pakar tafsir. Dan ketika mengaji, dia sebut kalau kita naik atas sana, terbang, bila masuk waktu dan tak sempat, maknanya kalau turun ke bumi ni, waktu habis dulu atas sana, kena solat atas sana lah. Jadi solat atas sana, kita ambil wuduk, semayang, duduk atas seat ni, rokok sujud setakat mampu. Itulah solat tunai kita dan tak payah qada. Jadi saya belajar belaka dua ni, dan saya buat perbandingan. Saya lebih cenderung kepada inilah yang guru tafsir saya ni, Dr. Muhammad Syami. Yang kalau kita nak ambil istilah hormat waktu ni, kita kena buat 2 kali kerja. Atas no sekali solat, turun bawah kena solat pula. Baik kita buat sekali agung ni, senang. Nampak? Baik kita buat sekali. Nak buat yang sekali agung ni, pakai tunai terus atas ada, tak payah qada, kena ambil wuduk lah. Kena ambil wuduk, tak boleh tak ada wuduk, mesti ambil wuduk. Dan nak ambil wuduk ni lah masalah, terutamanya muslimat. Yang nak kena buang stoken, buang kasut, buang tudung, sising lengan macam-macam ni, muslimat hak payah. Baik, nak ambil wuduk lagu mana? Biasa kita akan masuk tandas kapal terbang ni, ambil wuduk, pasal muka, tangan,
kepala, kaki. Ambil 4 ni je. Masa ni jangan duk buat warak. Dia berkomor, basuh hidung, basuh tekuk, jangan. Tak. Masa ni air sikit je amal orang nak guna. Ambil yang wajib. Muka, tangan, kepala, kaki. Cukup. Dah. Sapu, basuh yang wajib. Kaki lagu mana kaki? Kaki ni biasa kita ambil kaki sebelah tu, letak atas sink. Atas sinki tu berdemok sebutir kaki letak. Basuh. Basuh kanan. Lepas tu ambil yang kiri pula, basuh. Kalau buat cara lagu ni, angkat kaki letak atas sink, payah sikit lah. Kalau muslimat mungkin tak boleh buat tu. Bukan pudrak dia lah, nak angkat tinggi-tinggi tu letak atas sink tu, bukan pudrak dia. Yang kita pun kalau kena tengah duk basuh kaki tu, kaki sebelah atas sink ni, katakanlah kapal terbang tu dicilok, dok rebah kulit batin kita, tak rebah. Nampak? Dan kalau kita basuh kaki cara lagu ni, apa akan jadi pada lantai? Basah. Basah sampai keluar air, dia akan basah. Tak? Orang KL panggil apa? Lencun ke apa? Lencun. Orang Terengganu panggil sejai-sejai. Dah air tu dia sejai-sejai, banyak air. Tak? Dan andai kata 200 orang dalam flight tersebut ambil wuduk cara yang sama tadi, bukan setakat Kuantan lah banjir, dah atas sana pun banjir. Nak penuh air ni. Dan kalaulah dalam flight tersebut ada orang kafir, orang bukan Islam, nak pergi tandah, tengok penuh air ni, lari luar tandah, keluar penuh air, apa dia kata? Bodoh orang Islam. Keluar ayat ni nak kata benda, dia bukan reti, bukan tahu kita nak ambil wuduk, kita nak salat, bukan agama dia. Dia tengok lagu ni, ayat ni keluar, tak ada akhlak, tak ada civic, tak reti macam-macam. Hilang seorang mad'u kita. Baik, cara basuh kaki lagu ni saya syorkan tak payah buat. Kita buat cara yang mudah sikit. Lagu mana? Kita masuk tandas nak ambil wuduk, basuh muka, tangan, kepala, sapu. Kaki ni biasa dengar ada istilah fiqh yang dipanggil mashul khuf, sapu khuf. Tahu khuf dah? Stoken kulit. Stoken kulit. Dah ustaz, saya tak ada stoken kulit ustaz. Stoken kain pun boleh. Stoken kain yang kita pakai biasa tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat stoken yang menutup 100% kaki. Biar stoken kita tu pakai hujung dia menutup pada atas buku lagi, jangan bawah buku lagi, atas. Biar tutup 100%. Dan jangan ada yang berlubang. Kalau kita pakai stoken cotek keluar ibu jari, tak boleh. Biar stoken yang sempurna, tutup kaki. Stoken baru lah, mudah cerita ni. Baik, kita pakai stoken, lepas tu wuduk batal, terkentut, terbegok, terkencing ke apa, batal wuduk. Kita nak ambil wuduk baru, stoken ni tak payah buang. Tak payah buang stoken, pakai saja stoken. Kita ambil wuduk, basuh muka biasa macam biasa, tangan ke siku macam biasa, sapu kepala macam biasa. Kaki kita yang pakai stoken ni, kita basahkan sikit tangan, macam kita nak sapu kepala tu, basahkan sikit tangan, sapu. Ni kaki kita ni sapu atas. Bawah tak payah, atas je sapu sekali. Dah. Selesai kanan, sapu kiri pula, sapu atas. Sah wuduk kita, pergilah solat kita tunai dan tak payah qada. Sapu khuf, istilah fiqh yang dipanggil sapu stoken. Kalau buat cara lagu ni, kuranglah banjir tu, air tak guna banyak sangat lah air. Tu dia. Tak boleh buat cara lagu ni. Jangan rasa ragu-ragu, jangan confuse. Ini disebut dalam fiqh, kitab fiqh, jangan bimbang, silakan buat. Ataupun kita ambil cara yang mudah lagi, ada dibahaskan oleh ulama, tapi saya sebut awal-awal, ini bukan dari mazhab Syafi'i. Ya, ini di luar mazhab Syafi'i. Cuma kita skop fiqh kita hanya Syafi'i. Jadi kita tak jumpalah mazhab lain.
Padahal mazhab lain pun ada lagi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Hanafinya, Malikinya, Hambalinya, hatta ada mazhab Bukhari. Kita hanya dengar hadis je Bukhari. Tak, Bukhari pun ada mazhab fiqh dia tersendiri. Tak, banyak lagi mazhab. Masih dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, lagu mana cara? Kita tak payah wuduk, kita ambil ganti wuduk, tayammum. Tayammum boleh. Di sebenarnya orang musafir ni, dia ada beberapa ruksah. Tahu ruksah? Kemudahan, kelonggaran. Ruksah. Nah, musafir tahu musafir? Musafir ni berjalan, paling jauh lah kita letak melebihi 90 kilo. Nah, ada khilaf banyak, 80, 82, 83, letak 90 senang. Ambil yang paling banyak. Nah, melebihi 90 kilo kita berjalan, baik, kita ada diberikan ruksah, kelonggaran. Antaranya orang musafir dia boleh buka puasa kalau Ramadan. Ya. Orang musafir dia berjalan Ramadan, puasa, letih, penat, dahaga sangat, buka dan kena qada baliklah. Nah, lepas tu solat. Solat boleh jamak, qasar, takhir, takdim. Nah, jamak, qasar maknanya impun, qasar, pendekkan. Takdim, takhir. Tu dia. Nampak? Apa beza takdim dengan takhir? Takdim ni dia mesti tertib dan mualat. Nampak? Tertib maknanya kalau takdim kita jamak zuhur dengan asar pada waktu zuhur, sembahyang zuhur dulu, lepas tu baru asar. Dan mesti mualat, jangan putus lama sangat. Maknanya setakat dengan qomat tu, lepas qomat kita terus sambung asar 2 rakaat. Untuk takhir dia tak apa, tak tertib pun. Kalau Syafi'i kita tak kena aulakan sahibul waqti, kena buat dulu waktu asar dulu. Kalau kita nak takhir asar, nak zuhur dalam waktu asar, kita buat asar dulu, lepas tu kita buat zuhur, takhir kita panggil. Tapi dalam mazhab Hanafi kena tertib, maknanya kena buat zuhur dulu sebab dia awal, baru buat asar. Faham tak ni? Macam blur ke apa? Faham? Faham tak? Apalah. Itu beza takdim dan takhir. Takdim mesti ikut tertib semua. Tak, zuhur dulu, lepas tu baru asar. Maghrib dulu, baru isyak. Tapi kalau takhir kita boleh pilih. Nak buat waktu, kalau tak jamak maghrib isyak, buat maghrib dulu boleh, buat isyak dulu pun boleh. Baik. Orang musafir ni ruksah dia. Jamak, qasar, takdim, takhir. Dan seterusnya ruksah musafir apa dia? Orang musafir ni boleh tayammum. Orang musafir ni tak perlu wuduk, tayammum. Kita belajar dulu sebab-sebab tayammum. Tamanya tak ada air. Panah, kemarau, kering kontang, air tak ada, tayammum. Payahlah berlaku tempat kita ni. Kita ni hujan sepanjang tahun, siap banjir lagi, tergelap. Ataupun sakit, ni biasa. Kemalangan, kena api, luka, balut, simen, kena air tak boleh, takut mudarat, semayang tetap wajib. Nak semayang lagu mana? Tayammum. Pasal ada orang dia masuk buat sebulan tak semayang, ini bahaya. Dia ambil mudah tu. Jangan mudah Islam ni, jangan ambil mudah. Dan lagi orang yang boleh tayammum, musafir. Orang musafir boleh tayammum. Ingat saya sebut tadi apa? Ini bukan dari mazhab Syafi'i. Ya. Ini di luar mazhab Syafi'i, tapi masih dari dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibahaskan oleh ulama fiqh, dibahaskan. Baik. Kita nak tayammum atas sana. Kita nak tayammum. Tayammum lagu mana ustaz? Atas sana debu tak ada, pasir tak ada, nak tepuk kat mana? Tepuk lagu mana? Baik, cukup sekadar kita tepuk pada dinding flat, tepuk pada kursi tempat kita, tepuk sekali. Dua tangan lah maksudnya, tepuk. Pastikan semua perut tapak tangan ni perut tapak tangan kena tempat yang kita tepuk. Tepuk sekali untuk anggota semua anggota tayammum.
Tayamum ni ada berapa anggota? Dua. Muka dan tangan. Dia tak ada kepala, kaki tak ada. Muka dengan tangan. Maknanya kita tepuk sekali. Sekali tepuk ni untuk sapu dua tu. Tak payah dua kali tepuk. Sekali tepuk, sapu muka. Lepas tu terus sapu tangan. Pergelangan tangan pun sudah cukup. Yang ke siku ni lah Syafi'i. Mazhab lain cukup dengan pergelangan tangan je. Sah tayamum kita pergi solat kita tunai dan tak payah qada. Tu dia tayamum. Ya. Tayamum ni sesuai lah untuk muslimat yang kata payah nak masuk tandas, nak buang tudung, buang stokan, buang kasut, nak wuduk ni, tayamum lah. Mudah. Kita musafir kan, kita boleh tayamum. Itu cara tayamum. Ataupun cara yang lagi mudah, cara makcik tadi tu lah. Dia kata payah, leceh, susah, dia nak balik qada di rumah. Dia pakai mazhab jamak takyah. Nak jamak dia ni. Dia tak payahlah. Kita ambil yang tayamum. Baik, untuk tayamum, kalau rasa yakin apa yang saya sebut ni, kita yakin, silakan buat. Silakan. Kalau kita musafir dalam Malaysia ni, mungkin kita tak terasa lah, pasal kita panas kan. Contohnya kita musafir dekat negara-negara sejuk ni. Kita pergi Eropah sejuk, kita pergi di Rusia ke Eskimo mana, kita pergi Korea. Orang Melayu ni berahi sangat pergi Korea dah. Nak cari kuda, nak berjoget dengan kuda. Korea sejuk, tahap beku kan. Dah siapa saya nak ambil wuduk, air macam air batu. Dah kita musafir tayamum. Kita musafir negara panas, mungkin kita tak terasa. Kalau kita musafir negara sejuk, kita akan terasa. Betapa betuahnya Islam mengharuskan tayamum. Hebatnya agama kita, tayamum. Kalau rasa yakin, silakan buat tayamum. Kita musafir, kita tayamum. Tepuk dan sapu muka dan tangan. Kalau tak yakin, rasa tak yakin, mungkin apa yang saya sebut ni rasa ragu-ragu lagi, mungkin first kita dengar ni, first kan, tak yakin, betul ke ustaz ni sesak ilmu ni. Kalau rasa tak yakin, tak payah buat. Saya sebut ni bukan nak paksa suruh orang buat, tidak. Cuma kita nak share ilmu ni ada, dibahaskan oleh ulama, dibahaskan. Cuma tidak dalam mazhab kita lah, tu ya. Kita hanya fokus mazhab kita tak jumpa lah. Tapi kalau kita pergi pada mazhab lain, kita akan jumpa. Nampak? Itu dia. Dan kalau rasa tak yakin tayamum, buat yang cara sapu stokan tadi, sapu khuf. Maknanya ambil wuduk macam biasa, kaki sapu khuf. Boleh kita buat lagu tu. Ataupun ada juga orang yang musafir ni, dia naik terbang mana-mana, dia tak pakai stokan pun, kasut tak pakai. Kadang-kadang dia pakai sipar Jepun. Lagu mana cara ni? Biasanya disyorkan orang lagu ni, dia standby bawa spray. Naik atas sana, spray kaki, tak kaki dia. Tapi jangan isi air di bawah lah, tak boleh buat naik flat. Kalau isi air kan, kena isi air di atas, spray kaki. Pastikan rata kaki kita kena air. Masa ni jangan duk tanya, Ustaz, air ni sikit ke, banyak ke, 2 kolah ke, 3 kolah ke, berapa ni? Jangan duk tanya waktu ni. Ini waktu yang mudarat. Tak boleh, tak ada masalah. Sebab orang Melayu ni tak boleh, dia nak ambil wuduk, dia kena air banyak betul. Air tu kena sekolah sungguh air. Air sekolah, bukan air pergi sekolah. Air tu 1 kolah. Tak? Ni orang Melayu masalah. Tuan-tuan tak kena pergi ke Sudan sekali. Saya pergi Sudan baru ni sekali. Sudan ni negara panas lah, hujan payah. Tak payah turun hujan dan air payah. Jadi orang Sudan ni Masya Allah, dia pandai jimat air. Orang Sudan ambil wuduk sebotol air 500 ml ni, 2 orang boleh ambil wuduk sempurna. Dia buat lagu mana, dia jimat sungguh, adalah cara dia. Sebotol ni 2 orang boleh ambil wuduk. Allah Rabbi. Kita sebotol ni pada berkoma saja. Ini kita orang Melayu, tak banyak kita guna air.
Jadi kena pandai jimat lah. Walaupun air kita tak putus, kita kena pandai juga jimat. Jangan terlebih sangat, jangan membazir sangat. Itu dia. Tak baik wudu. Yang pentingnya apa, kita kena semayang tu je. Ada seorang profesor, dia tulis satu tesis dia, PhD, dalam bahasa Arab lah, ahkamus salah fi ta'irah, hukum-hukum solat dalam kapal terbang. Dibincangkan permasalahan solat dalam kapal terbang. Allahu Rabbi. Tesis dia nipis 120 muka surat, sikit sangat. Pasal perbahasan tak panjang, mana dalam perihal solat dalam kapal terbang ni tak panjang, 120 muka surat. Kalau sepatutnya PhD ni 1000 lebih lah muka surat dia. Tak, tapi sikit je. Tapi dengan sikit tu dia complete, padat, tepat, walaupun sikit dapat cemerlang tesis dia, dan digunakan oleh kebanyakan orang sebagai rujukan. Antaranya dibahaskan benda ni lah. Benda ni. Apa lagi, biasa orang nak semayang dalam kapal terbang atas sana ni ditimbulkan masalah kiblat. Kiblat lagu mana ustaz? Nak menghadap ke mana ni? Baik. Ni masalah kiblat atas sana, kira macam tak valid lah kiblat ni. Tak perlulah kiblat waktu ini. Cukup kita duduk atas seat kita dan menghadap ke depannya, sebagaimana kapal terbang menghadap. Tak payah cari kiblat waktu ni. Semayanglah. Sah semayang kita, jangan bimbang. Jangan bimbang. Dibahaskan, tak ada masalah. Sebab ada orang dia naik, dia nak semayang kiblat juga, siap pakai kompas sebagainya cari kiblat. Payah. Jadi kalau betul-betul kita semayang atas sana, kita nak menghadap kiblat, kita kena semayang menerang, baru menghadap kiblat sana. Pasal kiblat di bawah. Jadi cukup kita duduk atas tempat duduk seat kita, ke depan lah menghadap, tak ada masalah. Sah, solat kita sah, jangan bimbang. Biasa juga ditanya masalah waktu solat. Saat waktu solat nak ikut waktu atas sana ke nak ikut waktu Malaysia? Jawabnya ikut waktu tempat yang kita berada atas sana. Jangan ikut waktu Malaysia, punah solat kita. Ikut waktu atas sana. Nak cam waktu solat mudah. Kalau kita naik penerbangan yang dari negara umat Islam ni, mudahlah. Naik Egypt ke, Saudi ke, Malaysia Airlines sendiri pun dia ada beritahu lah. Mungkin kita boleh tanya lah, tak apa siapa. Tapi kalau naik flight yang bukan dari negara umat Islam ni, susah. Dia bukan beritahu pun, dan dia pun tak tahu. Hak naik hak Thailand ke, hak Filipin ke, hak mana ke, dia tak ada beritahu dah. Jadi atas ni satu cerita lah. Tak nak cam waktu solat. Lagu mana? Mudah. Paling mudah kita nak cam waktu Maghrib dengan Isyak, ni paling mudah. Asal malam, ya? Asal malam langit gelap, masuklah tu waktu. Semayalah Maghrib Isyak, jamak kosong. Mudah. Subuh, subuh kita tengok langit. Kalau langit tu macam cerah, macam fajar tu keluar dah, kekuningan, cerah tu, semayang subuh waktu ni. Yang susah sikitnya pada Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar ni payahlah sikit, pasal kita tengok matahari pun sama je. Jadi nak cam bayang waktu ni pun tak ada dah. Nak tengok lagu mana. Baik. Untuk Zuhur dan Asar tidak disyaratkan kita yakin 100%. Cukup hanya sekadar kita zon je. Zon ni 70. Ada kaedah Arab. Yakin 100%, zon 70, syak 50-50, waham 30-70. Kita ambil zon ni 70. Jadi untuk waktu Zuhur dan Asar tak disyaratkan yakin, zon cukup dah. Jadi bila kita kat tingkat sebelah tu, tengok di luar matahari memancar, sinarnya kuat, silau mata, pedih mata, hati kita terdetik, masuk dah Zuhur ni. Kita tak yakin lagi, tapi hati kita rasa berat dah. Berat ni, masuk dah Zuhur ni. Cukup dengan hanya zon 70, semayanglah. Semayang, jangan bimbang. Jamak qasar tu tak perlu yakin. Tu dia. Apa yang saya nak sebutnya, jangan tinggal semayang, tu je.
Ya, jangan tinggal sembahyang. Pergi mana-mana pun sembahyang. Tak, sebab sekarang ni orang mudah sungguh. Tak, orang sebut apa, everyone can fly, orang kata. Tak, boleh mana-mana, siapa-siapa boleh terbang. Tak apa, nak pergi mana-mana pun pergilah. Tapi ingat, masuk waktu atas sana tak sempat turun. Waktu habis mu kena solat atas sana. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Hak kita rasa sedih, kita rasa galaknya apa? Ni, hak kata ni, hak balik Al-Aqsa ni. Balik hak kata ziarah Al-Aqsa, semayang Baitul Maqdis, hak dapat dah kelebihan 500 pahala ni, tiba-tiba nak balik naik flat, tak semayang. Tak semayang. Bukan setakat hak Al-Aqsa sajalah. Saya ramailah kawan-kawan yang jadi mutawif, pergi umrah, pergi haji. Ada orang yang pergi umrah, buat umrah, tawaf Kaabah, ziarah makam Nabi, pergi Madinah sebagainya. Bila balik naik flat, tak semayang juga dalam flat. Ini orang pergi buat umrah ni. Kalau hak jenis kaki malas semayang, pakai tak semayang. Tak, bila orang hak jenis agama dah buat ibadah dah umrah sebagainya, tak semayang juga atas sana, orang hak biasa. Ada benda. Jadi ingat, kok mana pun semayang jangan tinggal. Semayang ni wajib, dia tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggal solat, dia telah meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama, jangan main-main. Kalau dalam agama kita ni, orang yang tinggal solat, apa hukum dia? Berat. Orang tinggal solat ni, hukum dia berat. Orang mencuri, hukum dia potong tangan je. Potong tangan ni boleh hidup lagi dah. Orang berzina, bujang yang berzina 100 sebatan. Tapi orang yang tinggal solat, bunuh. Agama kita kalau dilaksanakan undang-undang Islam ni, orang yang tinggal solat bunuh. Hukuman bunuh, pancung. Tak, pasal dianggap kufur. Bila kufur, batal iman, batal akidah, lebih kurang macam murtad juga. Hukuman bunuh orang yang tinggal solat. Tak, lebih-lebih kurang. Tak, ambil mudah sungguh kita tinggal solat. Jangan. Solat ni satu asas dalam kehidupan kita, di tiang agama. Pasal agama sangat ambil mudah, jangan kita tinggal solat. Itu je. Nah, bila kita jaga solat, insya-Allah. Allah sebut apa? Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini solat. Baik, ada soalan tak? Ya. Kalau ambil semayang cukup sekali saja. Ya, sekali. Waktu ni sekali sudahlah. Tak, jangan kita banyak sangat guna ni. Pasal hari di atas sana terhad. Ya, terhad, dah ramai lagi nak guna. Nak kencingnya, nak berok, itu yang lebih aula lagi lah. Jadi kita untuk berwuduk ni, kita guna sekadar ya. Biar rata cukup. Sekali kita boleh rata, sekali je lah. Tak perlu 2-3 kali. Waktu ini, waktu yang terhad, air sikit. Ada lagi? Muslimah ada je. Berarti kalau kita buat itu, dalam penerbangan ni, kita kena kali pada mazhab lain, iaitu tersentuh dengan bukan mahram kita. Tak payah takir, tak patah wuduk. Ya. Baik, dia sebenarnya bukan hanya pada mazhab yang lain. Mazhab kita sendiri pun, mazhab Syafi'i sendiri pun, kalau berkeadaan darurat, dibolehkan. Tak perlu nanti mazhab lain, mazhab kita kalau darurat, tempat yang sempit, tempat yang ramai, wuduknya payah, macam di Mekah sebagainya, bukan hanya mazhab lain, mazhab kita sendiri, dibolehkan, diberikan kelonggaran. Tersentuh dengan wanita yang bukan mahram kita, wuduk waktu ini tidak batal, dengan syarat sentuhan itu tidak menaikkan syahwat. Dan bukan kita yang cuba sentuh dia. Tersentuh. Nama pun tersentuh. Bukan kita pergi pegang bahu dia, pegang tangan, tidak. Tak berjalan pergi mari bagi, tersentuh. Nama pun dah. Jadi tidak batal sebenarnya, tidak batal. Bukan hanya pada mazhab lain, mazhab kita sendiri pun begitulah. Nampak? Tu dia. Jadi jangan fikir banyak masalah ni, kita ambil yang
dipermudahkan oleh ulama. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Faham dah ke? Alhamdulillah. Ya. Yang khauf tu dah. Ya. Kita kena ambil semayang dulu komplit kat bawah. Ya. Itu syarat pakai khuf ataupun stokin. Dah, maknanya sebelum keluar rumah, dari rumah tadi kita sempurnakan ambil wuduk. Dah, basuh muka, tangan, kepala, basuh kaki sebagainya. Lepas tu kita pakai stokin ataupun khuf ini. Selepas itulah wuduk terbatal, terkentut, terberak, terkecing, stokin tak payah buang dah. Tak payah buang, kita hanya sapu saja. Sapu khuf. Itu syarat untuk kita nak pakai stokin dan nak sapu stokin, sapu khuf. Kalau kita buang stokin tu terbatal lah. Terbatal lah. Kena ambil wuduk macam biasa balik lah. Kalau kita buang stokin, jangan buang stokin. Untuk musafir 3 hari 3 malam sah, masih boleh. Untuk mukim sehari semalam, mukim pun boleh pakai. Kita mukim duduk di rumah, nak pakai stokin, nak ambil wuduk sapu khuf pun boleh. Biasa orang demam, orang sakit ke lagu mana, dia pakai stokin kan, sejuk semua, ada sehari semalam nak boleh. Musafir 3 hari 3 malam. Tu dia. Ada lagi muslimat tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Kita boleh berhenti dah kot. Bila tak ada soalan, insya-Allah. Ada. Yang penting solat lah. Mungkin kita boleh jaga solat, tapi orang lain tak pesan kepada orang lain, sahabat kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang biasa travel, pergi mana-mana, naik kapal terbang, pesan pada dia, ingat sampai di atas sana masuk waktu dan tak sempat turun waktu habis, solat wajib mesti kita buat di atas sana. Tak, sama ada kita nak ambil istilah hormat waktu pun silakan, ataupun kita nak semayang terus pakai ambil wuduk di atas sana pun boleh. Tapi disyorkan kita buat terus lah atas sana, tak payah hormat waktu lah. Nak, pasal banyak kerja kita kena buat kalau kita pakai hormat waktu ni. Dengan wuduk kita tegang dah, dan kesannya macam mana, tak boleh wuduk kita tayamum pun boleh dah. Itu dia. Ya, satu lagi. Kalau ada tempat disediakan untuk solat ni, ya, adakah dibolehkan kita solat di tempat duduk ke? Baik. Tempat ini kapal terbang besar mana sangat, orang dalam 300, tempat tu dalam 2-3 orang je boleh solat. Seorang je, seorang. Nak tunggu queue beratur tu, tak dan siapa mana lah. Kalau seorang dua sempat kita solat tempat yang diikhlaskan, silakan. Tapi yang lain tak, cukup lah semayang pada duduk atas seat kita je, tempat duduk kita. Itu dia. Dah. Wallahu a'lam. Dah, cukup setakat ini, insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi insya-Allah. Baik tuan-tuan muslim dan muslimah, ada hajat sikit lah. Dah, saya datang dengan sahabat saya ni, Abdul Rahman, Ustaz Abdul Rahman Al-Hafiz. Dia insya-Allah 15 hari bulan nak pergi ke Mesir. Nak pergi ke Mesir, nak sambung pengajian dia. Dia ni asal kat Terengganu, biasa ikut Ustaz Ridwan dulu, dah makna. Dan baru ni dia cuba apply bantuan zakat dari pejabat zakat Terengganu lah. Nak minta Selangor dah boleh lah, kena anak jati Selangor, tak minta orang Terengganu. Tiba-tiba hantar surat, tak dulu, tak dapat bantuan. Jadi susah sikit lah bila mengaji tak ada bantuan ni. Tak susah. Jadi dia datang mohon sedikit bantuan. Berkenaan dengan orang yang belajar tak ada bantuan, khususnya orang yang belajar agama ni tak dapat bantuan, saya nak rujuk pada diri saya lah. Dulu saya mengaji di Mesir 4 tahun saja di Mesir. Masa saya di Mesir dulu, saya antara pelajar yang tak dapat bantuan. Tak boleh. Kita minta hantar surat, hantar borang, berandong siap, sokongan macam-macam lah, sekadar apa yang diminta kita buat belaka. Turun naik pejabat, jumpa JKK, pergi tu pergi ni, hantar, tiba-tiba dia hantar surat, duka cita dimaklumkan permohonan anda ditolak. Dengan alasan yang tak munasabah. Padahal kita layak, saya mengaji Al-Azhar. Azhar ni siapa tak kenal? Layaklah dapat zakat tu, layak dapat bantuan, tapi tak boleh. Tak apalah, tak boleh. Bila tak boleh ni nak kata mati ke bulu tu, tidaklah. Cuma susah sikit, susah. Sehingga saya masa mengaji dulu, saya terpaksa cari duit lebih, duit saku. Saya dulu di Mesir, saya jual air soya dengan roti telur, jual kepada student Malaysia di sana. Tak beli kacang soya,
rebuh, perah sebagainya, buat roti telur pula, goreng telur, jual pada pelajar. Padahal kita mari nak pergi mengaji, nak belajar, nak fokus jumpa ulama, nak talaki kitab ni, tiba-tiba terpaksa korban sikit waktu cari duit, nak pelepas sewa rumah, tambang bah, buku rujukan sebagainya. Jadi kita pernah rasa susah. Bila saya pernah rasa susah dulu, saya tengok adik-adik, sahabat-sahabat nak pergi mengaji dan tak ada bantuan ni, kita tak mahu mereka susah macam kita. Tak, kita nak mereka pergi ni pulun mengaji, belajarlah, mengajilah sungguh-sungguh, balik nanti mengajar orang pula. Itu kita nak. Jadi kita tolonglah sedikit sebanyak. Dan kita tolong ni jangan kita rasa bimbang lah. Duit kita tu, kita beri tu sebenarnya kita belanja untuk kita di hari akhirat. Nah, kita fikir lagu tu lah. Sebagaimana kita masuk kedai, kita beri RM10, dapat berah sekampik contoh. Tak begitulah kita beri RM10, tak berahnya Allah bayar di hari akhirat. Pahalanya kita akan dapat. Kita jangan fikir hilang duit kita, ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni, lepas solat boleh jumpa dia lah. Tak, beri duit kalau ada cash, duit tak bawa ambil nombor akaun, lepas ni boleh main. Ada nak beri zakat pun dia dayak terima zakat pasal dia mengaji, ataupun kalau berkenan tengok dia handsome ni boleh buat menantu siap, tak ada masalah. Itu dia. Yang penting kita berilah, bantu sedikit sebanyak kemampuan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.